Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera kepada rakan-rakan CBO yang dikasihi sekalian. Apa khabar anda semua? Memang dia luar biasa baik. Okey, saya nampak ramai yang angkat tangan. Okey. Tahniah kepada anda kerana sekali lagi kita akan bersama pada malam ni dalam sesi Enzyme Online Program, yang mana pada malam ini kita akan bersama-sama dengan Dr. Zaidi dalam mengupaskan satu topik yang bagi saya cukup menarik, cukup menarik, iaitu berkenaan dengan enzim kesihatan usus dan penghadaman. Seperti mana yang kita tahu, dalam even kalau kita biasa dengar juga, kesihatan yang baik bermula daripada perut ataupun usus yang sihat, ada sistem penghadaman yang sihat. So bagi saya satu topik yang cukup menarik, kerana apabila kita boleh menggunakan enzim ini untuk untuk menyihatkan, untuk memelihara semula kesihatan usus, kesihatan perut kita, insya-Allah tubuh badan kita juga akan bertindak, akan berfungsi dengan baik. Jadi sebelum kita bermula pada malam ini, kita akan go through sedikit update daripada kami, iaitu yang first kali berkenaan dengan promosi khas referral, iaitu berkenaan dengan Incentive Network Expansion ataupun lebih dikenali sebagai NEI 2. Yang mana package untuk package kesihatan ini, kalau kita tengok bermula daripada bulan Ogos sehingga bulan 31 hari bulan Disember ini, ada 3 package yang special yang khusus untuk CBO baru apabila mereka join CNI, iaitu yang first kali berkenaan dengan package LEF bersama dengan Ester C. Yang kedua, package LEF bersama dengan Royal Vita C 2 botol, dan juga yang ketiga LEF bersama dengan Neoganic, yang mana ketiga-tiga ini adalah package ni bernilai RM200, iaitu satu harga yang cukup hebat yang mendapat diskaun yang tinggi. Kalau kita tengok kat situ, bukan sahaja itu, anda sebagai seorang perujuk langsung akan mendapat RM50 untuk setiap package yang terjual ataupun setiap CBO baru yang join. So maknanya dalam masa sebulan, kalau anda dapat refer lebih daripada 5 orang CBO baru, anda akan dapat setiap 5 CBO baru akan dapat ekstra sebanyak insentif tambahan sebanyak RM50. Okey, so pastikan anda menggunakan peluang yang ada ini kerana masa pun dah tak lama, tinggal sebulan lebih lagi. Sebab package ini akan tamat pada 31 hari bulan Disember, special untuk para CBO baru sahaja. Dan yang kedua, promosi khas insentif pembelian ulangan melalui package yang sama, iaitu package LDF, STC dan juga Royal Vita C ataupun Neoganic. Maknanya kalau pun dah join sebagai seorang CBO, anda masih lagi layak untuk membeli package ini dengan harga RM200. Namun begitu untuk sebagai seorang perujuk langsung, anda akan dapat RM25 bagi mereka yang berpangkat EM dan ke atas. Bagi mereka yang perujuk langsung walaupun belum AM, anda akan dapat juga, tetapi sebanyak RM25. Dan package ini akan bermula bermula daripada 1 hari bulan Ogos sehingga 31 hari bulan Disember juga. Jadi seperti mana kita tahu, produk enzim ini memang cukup luar biasa. Jadi gunakan kesempatan yang ada, promosi yang ada ini untuk mempromosi ataupun membuat pembelian package-package yang cukup luar biasa ini. Okey, dan seterusnya live enzim, kita tengok sedikit video terkini daripada CNI, iaitu Dr. Fazli Yaakob, iaitu chef selebriti, berceritakan tentang kehebatan LEAF. Live Enzyme dari CNI merupakan produk enzim yang pertama di Malaysia. Live Enzyme dan Live Enzyme Advanced Formula menjadi pembangkit kesihatan. Ia membantu dalam kecergasan, tenaga dan pemeliharaan badan secara total. Ramuan enzim kompleks berasaskan 100% semula jadi tumbuh-tumbuhan. CNI Enzyme telah mengalami evolusi dari proses tradisional ke teknologi moden yang dapat meningkatkan keaktifan enzim dan jumlah nutrien. Proses teknologinya telah memiliki 5 paten dari Australia, China, Jerman, Taiwan dan Jepun. Dapatkan sekarang dari CNI.
Alright, itu adalah video promosi terbaru daripada CNI yang kita telah pun postkan di dalam social media kita, di dalam Facebook. Jadi gunakan yang kita telah berikan, yang pihak syarikat telah berikan untuk anda mempromosikan kehebatan, keunikan produk enzim CNI. Seperti mana yang anda tahu, sekarang ni pun kita tengah berlangsungnya Live Enzyme Social Media Challenge, iaitu satu kempen yang bagi saya cukup menarik. Kerana apa? Kerana kita boleh menceritakan ataupun berkongsikan kehebatan, keunikan serta pengalaman kita menggunakan produk enzim ini, dan ianya boleh dicari ataupun boleh di-search melalui hashtag seperti yang tertera dekat dalam ni, iaitu seperti hashtag saya sudah enzim, hashtag enzim dan juga hashtag CNI Malaysia. Dan setakat ini kalau kita tengok dah lebih daripada 1,000 posting yang telah di-upload ataupun telah dimuat naik ke dalam sosial media. Jadinya kami harapkan dengan bantuan anda dan juga dengan apa yang kita dah sedia ini, kita dapat lebih daripada 1,500 posting sebelum hujung tahun ini. Dan ini juga adalah sebagai salah satu tools ataupun alat bantuan untuk anda berkongsikan kepada rakan-rakan CBO dan juga prospek-prospek baru anda untuk mengetahui tentang kehebatan enzim ini dengan lebih lanjut, yang mana anda juga boleh minta promotekan kepada mereka untuk mencari kehebatan enzim ini melalui hashtag seperti yang tertera di dalam skrin itu. Okey, Live Enzyme dari CNI merupakan produk enzim yang Okey, dan kita pun ada banyak lagi nak kongsikan dengan anda pada malam ini berkenaan dengan tajuk tadi. Jadi sebelum itu, ingatan mesra untuk anda semua, pastikan video anda dibuka dan mikrofon ditutup, dan jika anda tidak menggunakan nama sebenar anda, sila rename, ataupun kalau tak tahu macam mana nak rename, tuliskan nama anda di dalam ruangan chat box. Untuk para admin kami, tolong anda tukar kepada nama sebenar anda. Dan yang seterusnya, jika ada sebarang kemusykilan, pertanyaan sepanjang sesi ini berlangsung, anda boleh bertanyakan di dalam ruangan chat box, dan insyaAllah kita akan menjawabnya pada akhir sesi nanti. Okey? Jadi saya pun tak nak ambil masa yang panjang. Kita ada orang yang cukup luar biasa hebat nak berkongsikan dengan anda pada malam ini berkenaan dengan kesihatan usus dan penghadaman ni. Apa yang special ni, apa yang enzim boleh bantu anda punya usus. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, jom sama-sama kita berikan tepukan yang gemuruh kepada Dr. Zaidi. Dipersilakan Dr. Zaidi. Baik, terima kasih kepada MC kita pada malam hari ini, iaitu Sifu kita juga, iaitu Encik Rizwan Rais, kerana pada malam hari ini sudah tentunya kita kembali lagi dalam satu program yang kita adakan pada setiap bulan, iaitu Enzyme Online Program, di mana kita telah membicarakan pelbagai lagi banyak topik yang kita dah sentuh, daripada kesihatan hati, kesihatan jantung dan sebagainya. Dan malam hari ini kita nak sentuh satu lagi topik yang penting, berkaitan dengan kesihatan usus dan juga penghadaman. Kita nak tahu lebih lanjut bagaimana sebenarnya enzim dapat membantu dalam membantu kesihatan usus dan penghadaman, selain daripada mengatasi permasalahan yang berkaitan. Jadi sebelum saya bermula, ingin saya bertanya kepada anda semua, apakah anda semua sudah makan malam pada hari ini? Kalau dah, boleh typekan di ruangan komen nombor satu. Kalau dah makan. Okey, jom kita lihat di ruangan chat box. Siapa yang dah makan boleh type 1 di ruangan komen. Saya lihat ramai, ramai dah type 1. Apabila saya bertanyakan apakah anda dah makan malam pada malam hari ini. Sudah tentu apabila kita makan, salah satu sistem yang penting dalam badan kita adalah berkaitan dengan penghadaman. Jadi kita nak tahu malam ni lebih lanjut berkenaan dengannya, dan kita saya lihat DF Fauzi belum makan. Kenapa tu Encik Fauzi? Belum makan lagi Okey, tak apa. Kalau belum makan, lepas ni pastikan makan, jangan terlalu lewat. Nanti kita akan kupas lebih lanjut bagaimana kita nak menjaga kesihatan kesihatan usus kita dan juga penghadaman. Okey, baik. Berkaitan dengan sistem penghadaman ini, ia merupakan
salah satu sistem yang paling penting dalam badan kita, kerana macam kita sentuh tadi, setiap hari sistem penghadaman ini akan berfungsi dan bekerja dalam badan kita secara berterusan. Okey, ia bertanggungjawab sistem penghadaman ini bertanggungjawab untuk menjadikan makanan apa yang kita makan, sebagai contoh makan malam kita tadi, kepada bentuk tenaga yang diperlukan untuk kita terus hidup. Okey, untuk kita hidup kita perlukan tenaga. Dan selain daripada fungsi utamanya, sistem penghadaman juga memainkan pelbagai peranan penting lainnya untuk kesihatan. Mungkin kita pernah mendengar berkaitan dengan pepatah, anda adalah apa yang anda makan. Sudah tentu ia satu pepatah yang tepat sekali, kerana apa yang kita makan akan mencerminkan tahap kesihatan kita pada ketika ini. Okey, baik. Berkaitan dengan sistem kesihatan usus dan penghadaman pada malam hari ini, kita nak mengupas beberapa topik berkaitan dengan ini. Yang pertama, kita nak tahu apakah peranan usus dan juga penghadaman dalam badan kita. Itu yang pertamalah, sebelum kita pergi lebih lanjut berkenaan dengan yang kedua, iaitu permasalahan berkaitan dengan usus dan juga penghadaman. Kemudian apabila kita dah tahu permasalahan itu, kita nak tahu pula apakah risiko ataupun tanda-tanda usus dan penghadaman kita ni bermasalah. Jadi baru kita tahulah apa masalah yang kita hadapi. Kemudian dan seterusnya, yang keempat, sudah pasti kita nak tahu apakah penyelesaiannya, bagaimana enzim dapat membantu dalam kesihatan usus dan penghadaman kita. Okey, baik. Seterusnya, sebelum kita bermula lebih lanjut, kita nak tahulah sistem penghadaman ni, apakah organ-organ yang berfungsi dan juga memainkan peranan dalam sistem penghadaman kita. Yang pertama adalah berkaitan dengan mulut kita. Okey, mulut ni apabila kita makan, proses penghadaman akan bermula sejak daripada mulut kita. Ia akan menghancurkan makanan. Itu yang pertama, proses secara fizikalnya, dan juga bersama dengan air liur, dia akan mencerna makanan terutamanya pada bahagian karbohidrat, dan seterusnya dia membawa makanan ke esofagus. Okay, esofagus ni adalah organ yang kedua. Okey. Esofagus ni pula, makanan akan melalui saluran tersebut sebelum masuk ke dalam perut. Jadi saluran ini merupakan salah satu saluran yang sentiasa terdedah kepada jangkitan kuman dan sebagainya, ataupun boleh terjadinya keradangan. Jadi penting untuk kita memelihara kesihatan penghadaman, terutama di bahagian esofagus ni. Kemudian seterusnya, makanan yang kita akan makan tu akan pergi ke bahagian perut, di mana pada perut makanan yang kita makan akan dicernakan dengan jus gastrik sehingga ia menjadi cecair yang pekat. Dan jus gastrik ini akan berfungsi juga untuk menghancurkan makanan supaya dapat memudahkan makanan yang kita makan tu untuk diserap oleh badan kita. Selain itu, dengan kadar keasidan dalam perut kita, dia berupaya untuk menyah kuman dengan baik. Itu salah satu fungsi jus gastrik dalam sistem penghadaman kita. Kemudian seterusnya, makanan akan yang kita cerna tu seterusnya akan pergi ke usus kecil. Di usus kecil ni, kebanyakan pencernaan makanan akan berlangsung di sini. Okey, akan terjadinya pencernaan makanan di usus kecil kebanyakannya. Nanti saya akan kupas lebih lanjut berkenaan dengan usus kecil. Kemudian seterusnya dia akan pergi ke bahagian usus besar, di mana fungsi utamanya adalah untuk penyerapan air, dan juga selain itu dia tinggi dengan bakteria yang penting untuk kita jaga keseimbangannya supaya kita punya kesihatan usus besar dan juga penghadaman secara keseluruhannya akan bertambah dengan baik. Kemudian yang terakhir, organ yang terakhir adalah berkaitan dengan yang keenam ni, iaitu rektum. Okey, rektum adalah satu bahagian dalam sistem penghadaman kita, di mana dia akan menyimpan kalau kita panggil tinja ataupun najis, dan akan dikeluarkan oleh badan kita melalui dubur kita, di mana dia merupakan salah satu yang penting juga, kerana jika tidak dijaga dengan baik, dia boleh menyebabkan toksin dalam badan kita terkumpul kembali masuk ke dalam aliran darah kita.
Jadi sistem penghadaman ini merupakan satu sistem yang kompleks, boleh saya katakan, di mana bukan hanya 6 ini saja yang akan berfungsi dalam sistem penghadaman kita, malah ada beberapa lagi organ yang dapat ataupun yang membantu untuk penghadaman kita berjalan dengan lebih baik, iaitu organ hati, pankreas dan juga empedu. Ketiga-tiga organ ini dia berfungsi sebagai fungsi penghadaman yang berasaskan ataupun yang difokus kepada penghasilan chemical ataupun kimia, iaitu enzim untuk membantu dalam penghadaman kita. Okey, seterusnya, sistem penghadaman ni sebenarnya selain daripada macam kita katakan tadi, untuk penghadaman kita, tanpa sistem penghadaman yang sihat, mungkin kita boleh terjadinya permasalahan-permasalahan kesihatan. Dan yang penting sekali, sistem penghadaman ni dia punya fungsinya ada dua. Okey, ingin saya kongsikan kepada anda semua. Fungsi utama daripada sistem penghadaman ni adalah yang pertama, penyerapan nutrien makanan. Itu yang pertama, boleh ingat. Yang kedua adalah menyingkirkan toksin. Ini dua fungsi utama. Selain itu, macam saya katakan di awal tadi, banyak lagi fungsi-fungsi penghadaman ni untuk kesihatan kita. Nanti saya akan terangkan dalam slide-slide yang selanjutnya. Dan mungkin kita boleh fokuslah pada fungsi utama sistem usus dan juga penghadaman ni adalah untuk menyerap nutrien makanan, dan yang kedua menyingkirkan toksin. Okey. Bicara pula berkenaan dengan usus kecil. Okay. Usus kecil, kita nak tahu lebih lanjut apa tu fungsi usus kecil kita. Sebenarnya usus kecil ni dia berbentuk seperti tiub yang panjang, dia berliku, okey. Boleh kita katakan perjalanan makanan itu nanti masuk ke dalam badan kita berliku-liku, okey, yang terletak di antara perut dan usus besar. Ia tadi macam kita lihat dia merupakan bahagian yang keempat. Okey, panjangnya di antara 4 hingga 7 meter. Panjang dia, panjang usus kecil ni, kalau kita panjangkan dia boleh sepanjang 7 meter. Dan diameternya, okey, dia punya luas diameter adalah 2.5 cm. Dan usus kecil ni terdiri daripada 3 bahagian. Okey, yang pertama adalah duodenum, iaitu bahagian saluran pada bahagian awal selepas perut. Okey, kemudian yang kedua adalah jejunum, okey, iaitu usus kecil bahagian tengah. Dan juga yang ketiga adalah ileum, iaitu usus kecil bahagian ujung. Jadi kalau boleh lihat dekat ni, okey, usus kecil ini, okey, ketiga-tiga bahagian daripada usus kecil ini memainkan peranan masing-masing, dan secara keseluruhannya untuk memudahkan pemahaman kita, fungsinya ada 5 dekat sini. Yang pertama adalah dia membantu menyerap nutrisi daripada makanan kita. Seperti yang saya tekankan tadi, 90% pencernaan dan juga penyerapan makanan terjadi di usus kecil kita. Ia melibatkan dua bahagian yang utama. Yang pertama adalah pencernaan secara fizikal ataupun mekanik, seperti pergerakan usus dan juga mencampurkan makanan di dalam usus kecil itu. Kemudian bahagian kedua adalah bahagian pencernaan kimia yang menggunakan enzim, asid empedu, dan juga enzim yang dihasilkan daripada hati dan juga pankreas untuk memecahkan makanan ke dalam bentuk yang lebih kecil, supaya badan kita dapat serap. Kemudian dan akhirnya di dalam pembuluh darah ataupun saluran darah, ia akan diedarkan ke tisu-tisu badan. Di bahagian usus kecil ini, kebanyakannya dia akan menyerap nutrien utama daripada apa yang kita makan, seperti karbohidrat, protein dan juga lemak, selain daripada sebahagian kecil daripada vitamin dan juga mineral. Kemudian itu fungsi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan fungsi usus kecil ini adalah memudahkan nutrisi digunakan oleh tubuh badan kita. Fungsi usus kecil ni adalah untuk menerima enzim pencernaan daripada pankreas dan juga empedu, kemudian memecahkan makanan dengan enzim pencernaan tersebut yang dihasilkan oleh kedua-dua organ tadi, iaitu pankreas dan empedu, untuk menjadikannya lebih mudah untuk dihadam dan digunakan oleh badan. Itu salah satu dia
fungsi daripada usus kecil ni untuk menerima enzim yang dihasilkan oleh organ lain. Kemudian yang keempat, fungsi usus kecil maafkan saya, yang ketiga adalah untuk menutralkan makanan. Okey, di bahagian duodenum, okey, pada bahagian awal tu dia akan usus kecil ni akan merembeskan hormon yang dinamakan hormon sekretin. Hormon ini mencetuskan merangsang pankreas untuk menghasilkan satu sebatian yang dinamakan natrium bicarbonate yang berfungsi untuk menutralkan makanan yang berasid daripada perut sebelum ia sampai ke bahagian lain pada usus kecil. Seperti yang kita tahu, usus ataupun usus ni dia pH-nya adalah sekitar neutral dan dia akan dapat makanan yang kita makan tu daripada perut yang kadarnya asid. Jadi penting untuk usus kecil kita berada dalam tahap pH ataupun yang tahap keasidan yang tepatlah supaya ia dapat berfungsi dengan baik. Kemudian seterusnya, yang keempat, dia menjaga keseimbangan cairan. Dalam poin menjaga keseimbangan cairan ni, usus kecil membantu sedikit sebanyak dalam keseimbangan cairan dengan menyerap 80% air yang ditelan oleh badan dan juga menyerap elektrolit yang kita dapat daripada air seperti natrium dan mineral lainnya. Ini untuk membantu dalam proses pencernaan yang lebih mudah dan juga untuk proses detoksikasi pada bahagian usus besar nanti lanjutnya. Dan yang terakhir, fungsi daripada usus kecil ini, ia berperanan dalam sistem imun kita. Dalam usus kecil ini, dia membantu dalam melawan bakteria penyebab penyakit yang ditelan dalam makanan dengan menggerakkan sel sistem imun, di mana kita tahu banyak daripada reseptor imun kita terdapat pada bahagian usus dan ada yang di antaranya berada di usus kecil. Jadi dia dah mula untuk berperanan dalam melindungi badan kita daripada terkena jangkitan kuman atau yang boleh menyebabkan penyakit. Itu berkaitan dengan usus kecil. Kemudian seterusnya kita nak pergi kepada usus besar. Usus besar ni satu saluran yang panjang sekitar 1.8 meter. Okey, sepanjang katil Queen okey, boleh kita katakan, okey, dengan diameter dia lebih besar daripada usus kecil, sekitar 7.5 cm. Lebih kurang 7.5 cm. Dan usus besar ini mempunyai 4 bahagian. 4 bahagian ini dinamakan colon ascendens yang menaik, okey. Kalau kita boleh lihat, dia menaik. Kemudian seterusnya, colon transversum, dia melintang. Colon descendens, dia menurun. Dan colon sigmoid, ada pada bahagian hujung yang berbentuk S di bahagian sini, yang menghubungkannya dengan rectum. Okey, ada fungsi daripada usus besar ni, ada 3 fungsi utamanya. Adalah yang pertama, memproses tahap akhir pencernaan makanan. Ada 2 dekat sini, pencernaan makanan yang terakhir yang diproses ataupun usus besar ni memberi fungsi yang cukup penting, iaitu yang pertama adalah penyerapan air. Okay. Usus besar ni menyempurnakan proses pencernaan dengan menyerap air dan juga garam, elektrolit untuk tubuh badan kita yang sisa daripada usus kecil. Okay. Penyerapan ini sebenarnya berasal daripada bahan yang belum dicerna sebagai makanan di dalam perut maupun usus kecil. Jadi dia merupakan last process. Selain itu, usus besar ini juga berfungsi memproses bahan makanan yang susah diserap seperti serat, okey, seperti serat. Jadi usus besar ni dia sangat berkait rapat dengan serat ataupun kita panggil satu bahan yang memang dia ada 2 fungsinya, iaitu yang pertama adalah serat tidak larut dan juga tidak larut air. Jadi di bahagian usus besar ni dia akan memainkan peranan yang penting untuk mencerna serat ini. Kemudian yang kedua, dia berfungsi untuk pencernaan ataupun menyerap vitamin. Fungsi usus besar ni dia terbentuk daripada aktiviti
bakteria baik yang memang hidup dalam usus besar. Ini merupakan salah satu daripada kelebihan ataupun pentingnya usus besar ni, kerana dia mengandungi banyak bakteria. Jadi adalah sangat utama untuk kita mengutamakan keseimbangan bakteria supaya jumlah bakteria yang baik itu lebih tinggi daripada bakteria yang jahat. Okey. Terdapat kira-kira 700 spesies bakteria yang hidup di dalam kolon ataupun usus besar ini untuk membantu mengekalkan tubuh ataupun badan kita berfungsi dengan lebih baik. Dan salah satu fungsi daripada bakteria baik ini adalah menguraikan salah satu bahan namanya polisakarida yang tidak dapat dicernakan oleh asid lemak supaya mudah diserap oleh badan kita. Okey. Dan hasil daripada pencernaan ini, polisakarida ni dia akan menghasilkan pelbagai jenis gas seperti gas nitrogen, karbon dioksida, dan juga metana yang dikumuhkan oleh badan kita dan akan keluar sebagai angin, iaitu dinamakan flatus. Selain itu, bakteria dalam usus besar kita juga berperanan besar dalam menghasilkan salah satu jenis vitamin yang jarang kita dengar juga, iaitu vitamin K, dan juga ada satu nama vitamin B, biotin. Apabila kekurangan pengambilan vitamin ini daripada makanan, usus besar kita akan membantu dengan bakteria baik yang ada di dalamnya untuk menghasilkan vitamin K itu untuk diserap oleh badan kita. Kemudian seterusnya, fungsi yang kedua daripada usus besar ini adalah mengurangi kadar asid dan juga mencegah jangkitan. Berkaitan dengan mengurangkan kadar asid, tadi usus kecil pun memainkan peranan yang sama, tapi di bahagian usus besar ini, dia menetralkan asid yang dihasilkan oleh asid lemak daripada pencernaan kita. Daripada usus kecil itu tadi. Lapisan mukosa ataupun selaput yang terdapat pada usus besar ini berperanan dalam melindungi badan daripada jangkitan daripada mikrob ataupun kuman-kuman yang kecil. Dan seterusnya, yang terakhir daripada fungsi usus besar ini adalah menghasilkan antibodi. Fungsi usus besar yang seterusnya ini, dia berkaitan dengan tisu limfoid dalam usus besar untuk penghasilan antibodi. Kerana kebanyakan reseptor antibodi ini terdapat pada usus besar juga. Antibodi ini biasanya dicipta oleh sistem imun untuk memastikan bilangan bakteria baik yang normal. Dia dua hala. Pertama, sistem imun ni dia berfungsi untuk memastikan bakteria yang baik normal. Kemudian dia juga secara tak langsung, apabila bakteria baik yang seimbang ataupun kadar dia normal, dia akan membantu dalam menghasilkan antibodi dan juga mengaktifkan sistem imun yang sempurna. Jadi dia merupakan tindak balas yang sinergi lah dekat sini. Tak ada bakteria baik, sistem imun kita tak berfungsi dengan baik. Kalau sistem imun kita tidak berfungsi dengan baik, bakteria dalam badan kita, bakteria baik ni juga boleh terjejas. Jadi ini merupakan salah satu daripada fungsi juga utama daripada usus besar kita. Kemudian kita nak pergi kepada seterusnya, iaitu siapa yang pernah dengar sistem pencernaan adalah otak kedua bagi badan kita. Sistem penghadaman ini juga digelar otak kedua oleh pakar perubatan. Kenapa? Kerana mempunyai kaitan antara perut dan juga kita punya otak secara langsung. Kerana kebanyakan permasalahan berkaitan dengan mental kita ataupun seperti masalah kegelisahan dapat dikaitkan dengan masalah perut, dan begitu juga sebaliknya. Apabila kita mengalami sesuatu situasi ataupun pengalaman yang membuatkan kita mengalami kegelisahan, dia akan boleh menyebabkan permasalahan pada sistem usus kita dan juga sistem penghadaman kita. Malah sebaliknya,
Bila sistem usus dan juga penghadaman kita ni tak berjalan dengan baik, dia boleh menyebabkan kita mengalami permasalahan mental lah. Okey. Jadi penting kerana saluran ataupun saluran usus dan juga pencernaan ni adalah sangat sensitif dengan emosi yang kita sedang alami, seperti kemarahan, okey, kegelisahan, kesedihan, kegembiraan dan emosi-emosi lain boleh mencetuskan simptom-simptom ataupun tanda-tanda di usus kerana otak kita mempunyai kesan langsung pada perut dan juga usus kita. Dan otak dan sistem gastrointestinal kita ini saling berkaitan kerana usus yang bermasalah akan menghantar isyarat ke otak. Sama juga seperti otak yang bermasalah akan menghantar signal ke usus kita. Jadi dia akan menjadi pemicu kepada pelbagai permasalahan kesihatan sama ada dari segi mental maupun daripada segi permasalahan kesihatan lainnya berkaitan dengan fungsi badan kita. Okey. Boleh kita lihat dekat sini kerana dalam usus kita dia merupakan salah satu daripada sistem saraf yang berkait langsung dengan sistem saraf di otak kita. Ia merupakan sistem saraf yang berautonomi, yang berjalan dengan sendirinya, kita tak boleh nak kawal, okey. Dan ia dinamakan sebagai sistem saraf enterik yang memiliki lebih banyak neurotransmitter berbanding otak. Itu usus kita. Usus kita memang banyak penting zat-zat ataupun nutrien yang berkaitan dengan saraf yang juga berkaitan dengan usus kita kerana ada neurotransmitter ini. Dalam sistem penghadaman kita, dia menghasilkan 95% serotonin. Serotonin ni apa? Ia merupakan satu hormon yang mempengaruhi emosi. Selain itu, dia juga digunakan dalam proses penghadaman. Jadi boleh kita lihat dekat sini memang penting, dia sangat berkait rapat dua sistem ini sehingga dia dinamakan sistem pencernaan ini dinamakan otak kedua kita. Okey, jadi kita dah tahu dah lebih lanjut berkaitan dengan sistem penghadaman kita, apa organ-organ yang berkaitan dengannya, apa fungsi usus kecil dan juga usus besar dan apa kaitan otak dan juga pencernaan kita. Jadi sekarang kita nak tahu tahap kesihatan penghadaman rakyat Malaysia pada hari ini. Okey, kita lihat. Okey, ini tiga yang pertamanya adalah merupakan risiko. Yang pertama adalah satu daripada dua rakyat Malaysia mempunyai berat badan berlebihan dan juga obes. Ini disebabkan oleh gaya pemakanan yang menyebabkan saluran pencernaan kita dan juga usus kita bekerja dengan lebih banyak sehingga dia tak mampu lagi sehingga menghasilkan satu daripada dua rakyat Malaysia mempunyai berat badan berlebihan dan juga obes. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, satu daripada empat rakyat Malaysia tidak aktif secara fizikal. Secara tidak langsung sebenarnya, apabila kita tidak aktif, dia akan menyebabkan permasalahan berkaitan dengan penghadaman ini meningkat. Risikonya meningkat. Jadi penting untuk kita aktif secara fizikal. Kemudian yang ketiga, hanya satu daripada 20 rakyat Malaysia makan buah-buahan dan juga sayur-sayuran seperti yang disarankan. Kerana serat ini sangat berperanan penting dalam usus kita supaya dia dapat membantu tentunya dalam proses penghadaman dan juga penyerapan nutrien. Dan yang kedua, dia membantu dalam penyikiran toksin dalam badan kita. Jadi penting untuk kita sedarkan ramai di antara kita supaya cukup makan buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Kemudian yang keempat seterusnya, punca utama yang keempat bagi kemasukan pesakit di hospital swasta. Apabila kita bicara tentang kesihatan penghadaman ni, biasanya kalau orang pergi ke klinik ataupun hospital swasta, dia merupakan keluhan yang utama yang keempat. Biasanya kalau orang tu sakit perut, cirit-birit, sembelit dan sebagainya, dia merupakan salah satu punca orang pergi ke hospital swasta. Dan kesihatan penghadaman ini ataupun masalah kesihatan penghadaman ini merupakan punca utama
ke-6 bagi kematian yang dicatat di hospital kerajaan dan juga swasta. Jadi penting kerana punca utama yang ke-6 ni sebenarnya dia merupakan turutan yang kenapa seseorang itu meninggal, tapi sebenarnya kesihatan penghadaman ini juga banyak berkait rapat dengan kesihatan-kesihatan lainnya seperti kesihatan jantung, kemudian berkaitan dengan kanser dan juga sebagainya. Dia boleh menjadi boleh kita katakan penyebab akhir lah. Apabila kita kena satu-satu penyakit, dia boleh menyebabkan permasalahan penghadaman juga berlaku. Okey, jom kita lihat. Okey, apakah masalah utama berkaitan dengan sistem penghadaman kita? Okey, saya senaraikan sebenarnya di sini ada 9 masalah utama berkaitan dengan penghadaman dan juga usus ni. Yang pertama adalah sembelit. Okey, sembelit ni sebenarnya berlaku apabila badan kita mengalami kekurangan 2 sumber utama, iaitu yang pertama adalah air dan yang kedua adalah serat. Jadi apabila kita kurang 2 komponen utama yang diperlukan oleh badan kita, jadi dia boleh menyebabkan permasalahan sembelit. Okey, untuk permasalahan sembelit ini sebenarnya kita boleh tahu dengan cara seseorang individu itu tidak membuang air besar selama dalam 1 minggu itu hanya sekali. Itu boleh dikategorikan sebagai sembelit yang teruk. Jadi dia ada klasifikasi lainnya. Paling mudah sebenarnya untuk kita tahu kita tidak mengalami masalah sembelitnya apabila kita membuang air besar secara rutin setiap harinya, paling kurang 1 kali sehari pada waktu yang lebih kurang sama. Okay, itu yang pertama berkaitan dengan sembelit ini. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan cirit-birit ini. Cirit-birit ini sebenarnya disebabkan oleh bakteria jahat yang tinggi dalam usus besar kita. Dia boleh menyebabkan jangkitan kuman pada usus besar sehingga menyebabkan badan kita membuang cairan ataupun bahan yang ada dalam perut kita secara berlebihan. Cirit-birit diklasifikasikan sebagai seseorang individu tersebut dia membuang air besar lebih daripada 5 kali sehari. Itu diklasifikasikan sebagai cirit-birit. Ia merupakan salah satu juga sebab kenapa seseorang itu mengalami pembatalan kesihatan sehingga dia terpaksa dirujuk ke klinik ataupun hospital. Okey. Kemudian seterusnya, yang ketiga, masalah utama berkaitan dengan usus dan juga penghadaman ni adalah dispepsia ataupun kita panggil ketidakhadaman. Ini juga sering berlaku dan untuk kita tahu berkaitan dengan ketidakhadaman ini, kita boleh kenali dengan gejala dia. Apabila kita merasa sakit pada bahagian perut atas sebelah bahagian kanan, itu boleh kita klasifikasikan sebagai ketidakhadaman. Terutama apabila selepas makanlah timbul rasa sakit pada perut bahagian atas sebelah kanan. Okey, kemudian yang keempat berkaitan dengan GERD. Salah satu penyakit yang dah semakin famous ni iaitu penyakit acid reflux. Apa yang kita makan ni, badan kita ataupun perut kita dia tidak dapat menahan apa yang kita makan tu supaya kekal di dalam perut kerana dia punya lapisan pada bahagian perut tu dia terhakis sehingga menyebabkan asid yang berada dalam perut tu naik kembali ke saluran esofagus. Okey, itu berkaitan dengan GERD. Okey, yang kelima adalah hemoroid ataupun buasir. Buasir ini juga selalu terjadi apabila pencernaan kita tidak berjalan dengan baik, pembuangan kita tidak berjalan dengan baik sehingga dia menyebabkan benjolan pada bahagian hujung saluran pencernaan kita pada hujung iaitu rektum tu, sehingga dia menyebabkan pembengkakan pembuluh darah dekat bahagian tersebut sehingga menyebabkan otot dekat situ dia membengkak dan dia boleh mengakibatkan pendarahan apabila kita buang air besar.
Okey. Itu berkaitan dengan hemorrhoid. Okey. Apabila kita bercakap dengan hemorrhoid ni, kita boleh tahu juga apabila kita mengalami sakit, apabila kita meneran pada bahagian bawah perut kita. Kita boleh tahu dia merupakan dia permasalahan bawasir. Kemudian seterusnya, yang keenam adalah penyakit radang usus. Irritable Bowel Syndrome, IBS ni. Okay, berkaitan dengan IBS ni, sebenarnya dia salah satu penyakit yang menyebabkan keradangan pada usus yang tidak dapat dikawal oleh badan kita, sehingga menyebabkan pelbagai permasalahan lainnya yang boleh kita lihat, seperti dengan adanya najis yang berwarna kehitaman disebabkan oleh darah yang bermula daripada usus lagi. Itu merupakan salah satu daripada tanda-tandanya. Kemudian apabila kita mengetahui ada sakit perut pada bahagian tengah, itu merupakan tanda-tanda daripada penyakit radang usus ini. Dan yang ketujuh, ulcer peptic. Ulcer peptic ni adalah pada bahagian perut kita terjadinya luka, sehingga menyebabkan perut kita ni dia tak tahan dengan kadar keasidan yang tinggi. Ditambah lagi dengan gaya pemakanan yang berasid dan juga makanan yang pedas, dia boleh menyebabkan rasa mual dan juga rasa ingin muntah. Dia boleh menyebabkan, selain itu lebih teruk lagi, dia boleh menyebabkan jangkitan pada bahagian perut. Okey, itu berkaitan dengan ulcer peptic. Kemudian yang ke-8, penyakit diverticular. Penyakit diverticular ni pula, dia merupakan simptom-simptom awal apabila bahagian usus kita dia mempunyai kalau kita panggil ketumbuhan yang bukan kanser lah, okey, ketumbuhan tapi dia bukan kanser pada bahagian dinding-dinding usus tu, sehingga dia menyebabkan boleh terjadinya susah untuk buang air besar. Itu pada stage yang akhir juga. Kemudian dia boleh menyebabkan kelainan pada pembuangan air besar. Dan penyakit diverticular ini juga, jika tidak dikawal, dia boleh menyebabkan pelbagai penyakit lainnya yang lebih teruk. Sebagai contoh dekat sini adalah kanser kolon. Okey, dia boleh dikaitkan dengan penyakit diverticular ni. Dan untuk tahu apabila kita sakit pada perut bahagian bawah, pada bahagian tengah, ia merupakan salah satu daripada tanda-tanda seseorang individu itu mempunyai penyakit diverticular ini. Dan yang ke-9, kita boleh kaitkan permasalahan berkaitan dengan penghadaman dan juga kita punya pencernaan ini adalah dengan terjadinya batu hempedu dan juga cholecystitis. Okey, ia merupakan keradangan pada hempedu dan juga dia menyebabkan kantung hempedu kita tu dia tersekat. Kedua-dua proses ini, iaitu batu dan juga keradangan pada hempedu ini. Dia merupakan salah satu tanda apabila seseorang itu mempunyai sakit perut pada bahagian atas bahagian tengah. Okey, dia berkaitan dengan batu hempedu ataupun cholecystitis ni. Jadi ini merupakan 9 masalah utama yang dikaitkan dengan penghadaman kita, pencernaan kita, dan juga berkaitan juga secara tak langsung dengan usus kita, sama ada itu usus kecil maupun usus besar. Okey. Apabila kita bercakap dengan masalah utama ni, kita nak tahu pula apakah punca, apakah risiko yang kita buat boleh meningkatkan pelbagai permasalahan ini berlaku. Okey. Ada beberapa punca utama yang boleh kita bincangkan pada malam hari ini. Yang pertama adalah cara kita makan. Okey. Cara kita makan ni sebenarnya berkait rapat dengan kesihatan kita, kesihatan penghadaman kita. Kerana yang pertamanya adalah makanan hidangan yang besar boleh menyebabkan perut kita
menghasilkan asid yang berlebihan. Asid yang berlebihan ni lama kelamaan dia boleh menyebabkan pelbagai masalah tadinya, terutamanya gastrik dan juga GERD itu tadi. Okey. Terlebih mengisi perut secara fizikal boleh memberikan tekanan dan menyebabkan asid terlepas naik ke esophagus. Okey, GERD itu tadi. Kemudian yang kedua, cara kita makan secara tidak teratur ataupun terlalu cepat boleh menyebabkan tahap asid dalam perut tidak mempunyai masa untuk diselaraskan. Jadi perut kita sentiasa bekerja sehingga dia tak ada masa untuk berehat, untuk dia adjust dia punya level asid tu. Okey, kemudian cara kita makan yang ketiga adalah makan tergesa-gesa ataupun sejurus sebelum tidur. Dia boleh menyebabkan asid untuk bergerak naik semula ke dalam salur makan kita, iaitu esophagus. Kerana makan tergesa-gesa dia akan menyebabkan kita akan menelan lebih banyak udara. Apabila kita tidur pula, level perut dan juga bahagian atas badan kita akan sama. Jadi asid dalam perut tu akan mudah untuk naik ke atas kembali. Itu risiko yang pertamalah. Cara kita makan boleh menyebabkan pelbagai masalah berkaitan dengan penghadaman yang kita sebutkan pada slide yang sebelum ini. Kemudian yang kedua, punca yang kedua adalah jenis makanan yang kita makan. Okey. Ada beberapa kategori yang mungkin saya boleh sentuh berkaitan dengan jenis makanan ini. Yang pertama adalah makanan yang berlemak. Okey, makanan berlemak ni cenderung untuk berada dalam perut kita lebih lama. Kerana lemak dihadamkan dengan lebih perlahan. Jadi dia akan menyebabkan sistem pencernaan kita akan lebih banyak bekerja untuk mencerna lemak. Kemudian yang kedua, makanan seperti coklat ataupun yang mengandungi kafein. Okey, coklat mengandungi kafein, okey, kopi, teh, okey, mungkin mempunyai kesan yang boleh menyebabkan gegelang otot pada laluan masuk ke perut kita, okey, yang menyebabkan asid dalam perut kita boleh naik ke atas disebabkan otot tersebut dia dah mengendur. Okey, disebabkan oleh terlalu banyak contraction pada bahagian tersebut sehingga asid boleh naik ke atas. Kemudian seterusnya, jenis makanan yang kita makan lagi yang boleh menyebabkan permasalahan ini adalah makanan yang pedas, okey, boleh menyebabkan asid lebih tinggi. Kemudian sayur-sayuran yang tertentu seperti bawang yang berlebihan, kemudian tomato juga secara berlebihan dia boleh menyebabkan asid dalam badan kita meningkat. Okay, kemudian yang ketiga adalah jenis minuman yang kita minum. Okay, minuman berkafein ataupun beralkohol dia akan meningkatkan keasidan dalam perut kita. Okay, minuman yang sangat panas juga dan juga jus yang berasid seperti jus orange, jus lemon dan sebagainya juga boleh menjadi penyebab asid dalam badan kita meningkat sehingga dia menyebabkan ketidakseimbangan tahap pH dalam badan kita yang secara directnya dia akan efek pada perut kita dan indirectly pada bahagian usus kecil dan juga usus besar kita kerana dia akan saling berkait rapatlah tahap pH dalam badan kita dengan kita punya sistem pencernaan ini. Kemudian yang seterusnya, ubat-ubatan. Ubat-ubatan tertentu seperti ubat-ubatan untuk masalah jantung, asma dan juga tekanan darah tinggi, dia sebenarnya dia ada kesan sampingan untuk menyebabkan ketidakselesaan pada bahagian perut kita dan juga usus kita. Dia memang salah satu daripada kita panggil penyebab lah ataupun kita panggil dia sebagai apabila kita makan sesuatu ubat tu keadaan tersebut boleh terjadi. Itu disebabkan oleh ubat-ubatan. Kemudian seterusnya, stres, kemurungan ataupun kerisauan dia boleh menyebabkan permasalahan pada penghadapan kita terjadi. Kemudian yang seterusnya, keletihan. Okey, apabila badan kita tak cukup rehat, proses penghadaman ataupun
proses pencernaan kita tidak dapat berjalan dengan lebih lancar kerana dia tak dapat rehat yang mencukupi sehingga dia dapat reset kembali dia punya sistem sistem penghadaman kita. Kemudian seterusnya, merokok boleh mengalakkan penghasilan asid dan menyebabkan otot-otot pada perut kita untuk mengendur. Jadi dia boleh menyebabkan permasalahan seperti pedih hulu hati dan ketidakhadaman. Okey, kemudian seterusnya berkaitan dengan berat badan berlebihan. Berat badan berlebihan pun boleh menjadi punca ataupun risiko kepada permasalahan kesihatan yang berkaitan dengan usus juga dan juga penghadaman kita. Dan terakhir adalah kehamilan. Kehamilan menyebabkan perubahan hormon. Okey, dia boleh memberikan tekanan pada sistem ataupun salur penghadaman ibu sehingga boleh menyebabkan permasalahan daripada penghadaman kita ataupun usus kita. Okey, jadi ini merupakan punca ataupun risiko. Jadi apabila kita dah tahu dah punca dan juga risiko ini, kita boleh tahulah bagaimana untuk kita adjust cara gaya pemakanan kita apabila kita ambil ubat-ubatan, bagaimana kita nak mengurangkan kadar daripada kesan ataupun efek samping daripada ubat-ubatan tersebut ataupun jenis makanan dan juga minuman yang kita makan supaya dia tidak menyebabkan permasalahan pada penghadaman kita. Selain daripada stres juga, kita memang kena urus dengan baik. Keletihan, kita perlu tidur yang cukup. Merokok jika boleh, kita tidak merokok. Berat badan berlebihan, kita perlu kawal berat badan. Dan kehamilan, dalam fasa kehamilan pula, pastikan kita mengambil pemakanan yang seimbang dan yang cukup untuk support kehamilan. Selain daripada itu, dia dapat mengurangkan permasalahan berkaitan dengan penghadaman ini. Seterusnya, kita dah tahu dah punca dan risiko. Sekarang kita nak tahu tanda-tanda. Apakah tanda-tanda badan kita beritahu apabila kita mengalami permasalahan usus dan juga penghadaman ini. Yang pertama adalah badan ataupun nafas berbau. Rasa berasid dalam mulut. Kadang-kadang apabila penghadaman kita tidak lancar, dia boleh menyebabkan nafas kita berbau, badan kita berbau dan juga dalam mulut kita ni kita rasa kemasaman. Itu merupakan tanda yang pertama. Kemudian yang seterusnya, tanda kita mengalami masalah usus dan juga penghadaman ini adalah rasa pedih ataupun sakit pada perut ataupun pada ulu hati. Macam saya kategorikan tadi, kita boleh kenal pasti bahagian mana pada perut kita yang kita rasa sakit ataupun rasa pedih. Jadi kita boleh beritahukan kepada doktor yang merawat supaya dia dapat classify lagi, dapat narrowkan lagi bahagian mana sebenarnya permasalahan apa yang kita alami. Kemudian yang ketiga adalah rasa kembung ataupun rasa terlalu kenyang. Ini merupakan tanda yang biasa jugalah apabila seorang itu mengalami permasalahan kesihatan berkenaan dengan penghadaman. Kemudian seterusnya, sering sendawa ataupun kentut, okey, diakibatkan oleh penghasilan gas yang berlebihan dalam perut kita. Okey, seterusnya adalah loya ataupun muntah. Okey, mual, muntah. Seterusnya hilang selera makan. Yang seterusnya adalah tidak puas buang air besar. Ini pun merupakan salah satu daripada tanda yang penting juga untuk kita tekankan apabila badan kita tidak dapat buang air besar dengan normal ataupun optimum. Nanti saya akan kongsikan sebentar lagi berkaitan dengan ini. Dan seterusnya berkaitan dengan gangguan tidur dan sering terasa penat. Ini juga menjadi tanda-tanda seseorang itu mengalami permasalahan penghadaman ataupun usus. Seseorang itu apabila dia ada penyakit kulit, selalu gatal-gatal dan sebagainya, eczema sebagai contoh, juga dikaitkan dengan kesihatan usus dan penghadaman. Dan yang terakhir adalah masalah autoimun. Autoimun apabila ia terjadi, boleh kita usahakan untuk kita
perbaiki pemasaran yang berkaitan dengan penghadaman kita supaya masalah autoimun ini di mana imun badan kita menyerang selnya sendiri dapat diatasi dengan kita mengatasi pemasaran yang berkaitan dengan pencernaan ini supaya tak terjadi. Okey, seterusnya sudah tentu apabila kita dah tahu dah tanda-tanda usus dan penghadaman kita ni bermasalah, apakah faktor-faktor ataupun punca dan juga risiko yang kita tahu tadi yang telah diterangkan boleh menyebabkan pemasaran penghadaman, kita perlulah melakukan sesuatu untuk mencegah masalah berkaitan dengan usus dan penghadaman ini sebelum ia menjadi lebih parah, kerana stage akhir dalam masalah penghadaman dan juga usus ini adalah kanser kolorektal. Ia merupakan kanser yang paling kerap berlaku dalam kalangan lelaki, iaitu 16.9%. Okey, nombor 1 pada lelaki. Dan untuk wanita, dia merupakan kanser kedua paling kerap sebanyak 10.7%, di mana lebih 70% kanser kolorektal ini, usus besar ni, dikesan berada pada tahap 3 dan 4. Jadi kita nak tahulah sebelum dia kita nak elakkanlah sudah tentunya kita daripada mengalami kanser kolorektal ni, supaya kita tahu tanda-tanda dan punca apa yang boleh kita lakukan supaya tidak terkena permasalahan dengan usus besar ataupun usus kecil kita maupun saluran penghadaman kita secara keseluruhan. Okey, ini yang saya katakan tadi berkaitan dengan pembuangan air besar kita. Perlu kita pastikan okey, bentuk daripada najis kita. Sebenarnya najis menjadi refleksi kepada sistem penghadaman, pengambilan diet kita, minuman, ubat-ubatan dan juga gaya hidup kita. Okey, carta najis ni dikenali sebagai Bristol Stool Chart. Okey, yang merupakan rujukan untuk membandingkan ciri-ciri najis yang berbeza dan terjemahan kepadanya. Kalau kita boleh lihat, type 1 dan 2 merupakan jenis apabila seorang individu itu mengalami sembelit. Jadi dia perlu tingkatkan pengambilan makanan yang berserat dan juga minum air yang cukup. Kemudian jenis 3 dan 4 dalam bentuk yang normal. Jenis 5, 6 dan 7 menandakan seseorang itu mengalami cirit-birit dan ataupun kita panggil diarrhea. Okey. Jadi apabila kita tahu bentuk-bentuk daripada najis kita ni, dia boleh memberitahu keadaan sistem penghadaman kita, keadaan usus besar dan juga usus kecil kita. Selain itu, daripada bentuk ini juga, kita perlu tahu juga berkenaan dengan warna. Kemudian apakah ada darah ataupun tidak dalam kita punya najis, supaya kita dapat memastikan bahagian mana dalam sistem penghadaman kita yang bermasalah. Sebagai contoh, apabila warna najis kita warna kehitaman, dia boleh mengindikasikan sebagai dia mempunyai keradangan pada usus. Kalau dia najis fresh, kebarangkalian dia pada bahagian usus besar bahagian akhir kerana darah dia fresh. Okey. Kalau warna dia pucat, dia mungkin mengalami permasalahan berkaitan dengan enzim berkaitan dengan hati. Kalau dia warna pucat. Okey, itu merupakan beberapa lah yang boleh saya kongsikan kepada anda semua untuk kita perhatikan tahap kesihatan pencernaan melalui apa yang kita boleh lihat dan apa yang kita boleh rasai. Jadi untuk pengetahuan semua, sebenarnya seorang individu itu apabila dia ketandas, selepas 30 minit apabila dia mengambil makanan. Okey, lepas dia makan, biasanya lepas 30 minit tu dia akan rasa ingin pergi ke tandas, biasanya sarapan. Okey, itu apabila satu kali sehari. Tapi biasanya mungkin kita pernah dengar yang apa yang kita berapa kali kita makan
berapa kali itu juga sebenarnya yang terbaik untuk kita buang najis kita. Kemudian seterusnya, untuk tahap kesihatan pencernaan ataupun pembuangan yang baik adalah dia mampu bertahan dan membolehkan kita pergi ke tandas untuk membuang air besar. Kalau dia tak boleh tahan tu, dia mungkin ada permasalahan berkaitan dengan bahagian usus bahagian akhir tu. Okey. Kemudian apabila kita membuang najis, biasanya akan mengambil masa lebih kurang 1 minit saja. Dia tak perlu menerat dan tak perlu kembali ke tandas semula apabila dah selesai. Jadi penting untuk kita tahu gaya pemakanan kita, gaya hidup kita dan juga gaya apabila kita pergi ke tandas untuk membuang air. Jadi seterusnya kita nak tahulah, okey, bagaimana sebenarnya enzim ni dapat membantu untuk kesihatan usus dan juga penghadaman kita. Boleh kita lihat di slide. Okey, tugas life enzyme seperti yang kita tahu ada 6 untuk life enzyme dan juga 6 plus 3 untuk LEAF. Okey, terutamanya yang utama adalah life enzyme ini pemangkin tugas organ dan juga makanan kesihatan. Okey, sudah tentu organ yang kita fokus pada malam ini berkaitan dengan penghadaman kita dan juga usus besar dan juga usus kecil kita. Kemudian dia juga pemangkin sebagai peningkat keefektivitasan makanan kesihatan. Itu tugas daripada life enzyme yang secara umumnya. Kemudian ada fungsi ataupun fungsi utama daripada life enzyme ini, ada 5 yang saya highlight dekat sini yang warna hijau tu, yang berpengaruh secara langsung kepada kesihatan usus dan juga penghadaman kita, iaitu penguraian makanan. Penting, life enzyme ni sudah tentu dia membantu untuk mempercepatkan penguraian makanan sehingga dapat secara tak langsung dia dapat mengurangkan beban pada sistem penghadaman kita. Yang kedua, dia mampu untuk menguraikan toksin secara berkesan. Okey, sudah tentu apabila kita makan pasti ada bahan yang kita tak perlukan, badan kita tak perlukan. Jadi life enzyme mampu untuk menguraikan toksin ini dan dibuang dengan lebih efektif. Kemudian yang seterusnya, dia sebagai anti-inflamasi, antioksida, antibakteria dan juga antivirus. Dekat sini apabila saluran penghadaman kita, usus kecil, usus besar kita mengalami inflammation ataupun jangkitan bakteria ataupun jangkitan virus, dia dapat membantu dalam mengatasinya. Yang kelima, dia berfungsi sebagai regenerasi sel. Dia meningkatkan pembentukan sel-sel baru berkaitan dengan usus kita dan juga pencernaan perut kita. Apabila dia mengalami luka dan sebagainya, dia membantu dalam mempercepatkan pembaikan luka tersebut. Kemudian yang keenam, dia mengawal atur dan juga sebagai memelihara sistem penghadaman kita secara keseluruhan. Dan LEAF dia memberi manfaat yang lebih pada kesihatan usus kita secara langsung. Boleh kita lihat, ini adalah kajian saintifik LEAF yang terbaru juga. Okey, dia meningkatkan kelembapan tinja sebanyak 19% dan berat sebanyak 28%, sehingga dapat melegakan sembelit. Okey, jadi kualiti lebih baik untuk kita menyingkirkan toksin dalam badan. Yang seterusnya berkaitan dengan probiotik dalam usus kita bertambah 12 sehingga 19%. Dan yang ketujuh, kalau kita lihat poin nombor 7 di sini, dia meningkatkan kadar pertumbuhan sel apabila luka. Apabila kita mengalami kerasaan ataupun keradangan pada saluran pencernaan ataupun usus kita, dia boleh meningkatkan pertumbuhan sel semula sebanyak 40 sehingga 78%. Jadi ini sebenarnya fungsi daripada enzim, bagaimana dia dapat membantu mengatasi permasalahan dan juga tanda-tanda yang berkaitan dengan penghadaman kita. Okey. Itu berkaitan dengan life enzyme dan juga LEAF.
produk lain yang dapat membantu untuk kesihatan pencernaan dan juga usus kita. Yang pertama adalah Neoganic. Dia merupakan fiber ataupun serat. Okey, dia mampu menyerap gula dan juga toksin. Dia mencuci usus dan juga mencuci darah. Kalau kita tahu, fiber ni memang fungsi dia memang pada saluran usus besar kita secara keseluruhan, sehingga dia dapat menyingkirkan apa yang lebih ataupun bahan yang bertoksin yang berlebihan dalam badan kita untuk dikeluarkan daripada badan kita. Dan dia merupakan satu produk yang bersumberkan tumbuhan yang mengandungi vitamin dan juga mineral yang diperlukan oleh badan kita. Dan yang kedua adalah Probiotics Complex Powder. Dia merupakan satu produk yang mengandungi 5 jenis probiotics dan juga inulin, ditambah dengan inulin iaitu prebiotics dan juga vitamin C. Okey, keistimewaan dia, dia mampu menjaga fungsi penghadaman dan juga fungsi bakteria untuk berfungsi dengan baik dalam badan kita. Kemudian yang kedua, dia membantu dalam sintesis nutrisi supaya nutrien yang kita ambil tu, yang kita makan setiap hari dapat diserap sepenuhnya oleh badan kita, dan dia juga membantu dalam sintesis antibody. Memang sangat berkait rapat dengan usus kita. Kemudian yang ketiga, dia mampu untuk melindungi badan kita daripada patogen, iaitu kuman yang boleh mengakibatkan pelbagai permasalahan seperti infection atau jangkitan kuman pada perut kita, boleh menyebabkan ciri-birit, kemudian boleh menyebabkan keradangan juga. Okey. Jadi seterusnya produk tambahan, mungkin kita boleh sarankan untuk sistem penghadaman adalah Prunberries, dan untuk sistem imuniti yang berkaitan dengan penghadaman juga adalah Ecstasy ataupun Rejuvenasi. Dan untuk saranan pengambilan daripada Life Enzyme, kita boleh sarankan apabila seorang itu mengalami permasalahan berkaitan dengan penghadaman ini adalah 3 sachet sehari ataupun LEF paling kurang 2 stick sehari. Okey, boleh gandakan apabila keadaan bertambah teruk. Dan untuk Neoganic, 3 ke 4 stick sehari. Probiotics boleh amalkan untuk dewasa sehingga 2 stick sehari, untuk kanak-kanak 1 stick sehari. Okey, ya, ini adalah antara produk yang sebenarnya untuk membantu sistem penghadaman kita berfungsi dengan lebih baik, kerana pastinya pemakanan yang seimbang memang susah untuk kita dapatkan pada hari ini. Jadi penting untuk kita bantu badan kita, sistem pencernaan kita, usus kita untuk berfungsi dengan baik dengan LEF, Neoganic dan juga probiotics ni, dan juga produk tambahan lainnya seperti Prunberries dan juga Ecstasy. Okey. Dan kita nak lihat pula, ada beberapa testimonial yang berkaitan dengan enzim CNI. Yang pertama, kita boleh lihat dari penggunaan Life Enzyme. Miss Chen Xiuyun, daripada Perak, mengalami masalah kesihatan gangguan pencernaan. Beliau mengamalkan Life Enzyme 1 session 3 kali sehari. Mengalami masalah perut kembung dan juga gangguan pencernaan dapat diatasi. Dan sistem pencernaan beliau bertambah baik dengan bantuan Life Enzyme. Okey, itu yang pertama. Ini pula masalah penghadapan dan juga perut kembung. Beliau menggunakan produk LEF daripada Miss Chin Kim Lan Datuk. Okey, mengalami masalah gastrik. Selain itu, perut kembung dan juga perut berasa sangat pedih apabila salah makan. Okey, mengamalkan LEF 3 kali sehari. Gastrik semakin berkurangan kesannya. Okey, banyak buang angin, selera makan bertambah baik dan tidur semakin nyenyak. Kita boleh lihat kaitannya. Apabila sistem pencernaan kita bertambah baik, kita punya kualiti tidur pun semakin baik. Alright. Itu berkaitan dengan masalah penghadaman dan juga perut kembung. Kemudian seterusnya, masalah berkaitan dengan ciri-ciri dehidrasi dan juga perdarahan ketika pembuangan air besar daripada Anis. Okey, menggunakan produk LEF. Beliau menggunakan produk ni selama 3 hari berturut-turut. Jadi dalam beliau mengalami ciri-ciri dan juga dehidrasi ni, juga mengalami pendarahan dalam masa 3 hari saja.
pendarahan telah berhenti, badan kembali bertenaga dan pembuangan air besar kembali seperti biasa. Seterusnya, ini daripada Dayang Aslinda daripada Sarawak, kalau tak salah saya. Okey, mengalami masalah gastrik dan juga cerit-berit yang berlarutan selama 1 bulan. Beliau mengamalkan LAF 3 ke 4 kali sehari. Kesannya, badan beliau mengeluarkan najis yang banyak dan berbau busuk dalam masa 2 hari berturut-turut. Beliau terus mengamalkan LAF dan setelah 1 minggu, masalah gastrik cerit-berit telah hilang dan pembuangan air besar menjadi lancar. Dan kini untuk memelihara kesihatan pencernaan beliau, tetap amalkan 2 kali sehari. Okey. Kemudian seterusnya, masalah buang air besar tidak lawas dan juga tidak lancar daripada Encik Zul Kabri daripada Negeri Sembilan. Okey. Kini beliau mengamalkan 1 paket 2 kali sehari Life Enzyme. Beliau buang air besar setiap hari tanpa masalah, lebih lancar dan juga lebih luas. Dan yang terakhir, okey, daripada Ms. Leng Yen Ran daripada Tawau mengalami permasalahan sembelit, okey, sehingga beliau dirujuk kepada pakar untuk dilakukan endoskopi, okey, untuk melihat usus beliau. Okey, beliau mengamalkan LAF 3 kali sehari sejak 1 bulan yang lalu. Kemudian masalah sembelit semakin pulih dengan ketara sekali. Sebelum ini beliau juga mengalami masalah penghadapan, tapi sekarang masa berada di tandas lebih singkat dan pembuangan lebih lawas setiap hari. Okey, selera bertambah baik dan juga tidur lebih lena. Itulah kelebihan daripada enzim CNI, daripada Leaf dan juga Life Enzyme, bagaimana ia membantu permasalahan berkaitan dengan pencernaan dan juga penghadapan, terutamanya pada usus dan usus kecil dan juga usus besar. Okey. Selain itu, apakah yang boleh kita lakukan untuk membantu kesihatan pencernaan dan juga usus kecil dan juga usus besar kita? Yang pertama, pastikan urus stres dengan baik. Okey. Penyakit-penyakit kronik biasanya sering dikaitkan dengan paras tekanan darah yang tinggi ataupun disebabkan oleh stres ini. Jadi pastikan kita mengurus stres dengan melakukan perkara-perkara yang kita sukai supaya tidak menyebabkan permasalahan pada pencernaan kita. Yang kedua, tidur secukupnya. Okey, tidur yang cukup bukan sahaja boleh mempengaruhi kepada kita punya kesegaran badan secara umumnya, tapi dia sebenarnya boleh memberi impak pada tahap kesihatan kita. Pastikan kita tidur paling tidak 6 hingga 8 jam sehari. Kemudian seterusnya, cara pemakanan kita, gaya kita makan. Pastikan kita makan secara perlahan. Okey. Supaya apa yang kita makan tu menjadi bahagian yang lebih kecil sehingga proses pencernaan kita berjalan dengan lebih mudah. Kemudian seterusnya, minum air yang secukupnya. Pastikan kita cukup minum air 8 gelas sehari, paling kurang, lebih kurang 1 hingga 2 botol besar air mineral tu. Okey, untuk mengatasi permasalahan berkaitan dengan penghadapan ini. Kemudian yang seterusnya, ambil suplemen prebiotics dan juga probiotics. Okey. Tentunya prebiotics daripada Neoganic dan juga probiotics complex powder, dan juga probiotics memang fokus pada probiotics complex powder supaya dia dapat membantu kesihatan pencernaan kita berjalan dengan lebih baik. Kemudian yang keenam, ambil tahu sekiranya anda mengalami masalah ketidakcernaan makanan. Okey. Dah kita tahu tadi apakah tanda-tanda, apakah punca-puncanya. Pastikan kita take note apa masalah yang kita hadapi supaya mudah untuk kita rujuk kepada pakar. Kemudian seterusnya, yang ketujuh, tukar diet anda. Okey, ini merupakan salah satu daripada faktor yang besar juga. Elakkan makanan yang tinggi kandungan gula dan juga lemak. Ambil banyak makanan berserat, tinggi serat. Pastikan dia berkualiti dan juga protein tanpa lemak.
Okey. Dan yang terakhir, bantu dengan gaya hidup sihat, aktif dan juga sihat, terutamanya dengan senaman supaya dia dapat perut kita ni dia dapat bergerak ataupun dia memang bagus apabila kita mengamalkan gaya hidup aktif ni dengan bersenam dan sebagainya, dia akan meningkatkan lagi pergerakan usus kita supaya pencernaan kita berjalan dengan lebih lancar. Okey. Jadi itu perkongsian saya pada malam hari ini, sedikit perkongsian saya. Saya harap dalam masa yang singkat ni sebenarnya ada banyak yang boleh kita kupaskan, tapi ini yang dapat saya kongsikan kepada anda semua. Saya harap dengan program Enzim Online program ni pada malam hari ini berkaitan dengan kesihatan usus dan juga penghadaman ni, bagaimana kita dapat memanfaatkan produk yang luar biasa di CNI, iaitu CNI Enzim, supaya dia dapat membantu kesihatan pencernaan kita, kesihatan usus kecil dan juga usus besar, sehingga dia dapat bermanfaat kepada kesihatan keseluruhannya. Jadi sekian daripada saya serahkan kembali kepada Encik Rizwan. Okey, terima kasih kepada Dr. Zaidi di atas perkongsian yang cukup luar biasa. Jadi boleh stop dulu share screen. Okey, jadi kita dalam masa yang sama sekarang kita buka pada soalan lagi jika ada sebarang permasalahan berkaitan dengan apa topik yang telah dikongsikan oleh Dr. Zaidi sebentar tadi. Dan jika ada, boleh tulis dalam ruangan komen. Dalam masa sama, jom kita sama-sama buka video. Kita ambil gambar terlebih dahulu. Okey. Sudah, saya ada 3 page dengan saya. Kita akan pergi pada page yang pertama. Okey, sebentar ya. Okey. 1, 2, 3. Page yang pertama. Alright. Pergi pada page yang kedua. Slow sikit. Okey. 1, 2, 3. Teruskan senyuman anda. Ada satu lagi page. Okey, kita pergi kepada page yang ketiga. 1, 2, 3. Okey, sudah. Okey. Baiklah, terima kasih kepada anda semua kerana terus bersama kami sehingga ke waktu ini, ke akhir sesi ini. Dan saya tengok dalam ruangan komen pun, dalam ruangan chatbox pun tiada sebarang soalan. Jadi kami assume anda semua dah expert, dah ada pakar, dan banyak yang benda yang telah dikongsikan oleh Dr. Zaidi tadi berkenaan dengan sistem penghadaman bermula daripada perut, daripada mulut sampailah ke rektum, daripada atas sampailah daripada makanan masuk sampailah ke makanan keluar. Dan kita tengok tadi banyak challenge ataupun cabaran untuk kita mengekalkan perut yang sihat. Jadinya semoga apa yang telah dikongsikan oleh Dr. Zaidi sebentar tadi memberi manfaat kepada anda dan juga kepada prospek-prospek anda. Dan saya juga ada berita baik untuk anda pada malam ini seperti mana yang kita telah war-warkan di dalam WhatsApp group. Okey. Yang siapa yang hadir pada malam ini special untuk anda sahaja, sesiapa nama yang ada di dalam list kami sahaja yang layak dapat promosi yang cukup luar biasa ini, iaitu promosi khas Enzim Online Program untuk kali ini. Kita akan bagi untuk pembelian 2 promosi A, 2 kotak Well3 LEF 30 sachet yang bernilai RM360. Anda akan dapat percuma 2 kotak Well3 Probiotic Complex Powder yang bernilai RM178. So promosi ini sangat special khas untuk anda yang mementingkan kesihatan sistem penghadaman anda, terutamanya di bahagian perut, di bahagian usus anda. Probiotik sangat-sangat membantu. Dan juga promosi yang B, kalau anda tak nak beli LEF, anda dah biasa makan Life Enzyme saja, anda boleh beli 2 kotak Life Enzyme 30 sachet yang dengan harga RM302 pun sama, dapat percuma 2 kotak Well3 Probiotics yang bernilai
RM78. Dan jika memang anda berminat untuk mengambil package ini ataupun untuk menggrab package ini, package promosi ini, sila isikan borang yang dikongsikan oleh Dr. Zaidi di dalam ruangan komen. Okey. Okey dah. Dan sila lengkapkan borang pesanan tersebut dan serahkan borang sebelum hari Rabu 16/11 jam 6 petang. So anda ada masa 2 hari untuk anda isi borang tersebut. Okey. So setiap daripada anda yang hadir pada malam ini boleh buat pesanan maksimum 2 set untuk setiap kod package. Okey. So, tempoh sah voucher ini apabila kita telah hantar kepada anda bermula daripada 17 November hari Khamis sehinggalah 30 hari bulan November. So, anda ada masa lebih kurang dalam 2 minggu untuk anda menggunakan voucher ini untuk anda menikmati promosi khas yang cukup-cukup luar biasa ini. Dan jika anda dah terima package itu, tapi kalau anda sendiri tak pakai, anda juga boleh pindah milik kepada CBO lain. Okey. Dan pembelian ini hanya sah dengan menggunakan e-voucher. Anda tak boleh dapat package ni dekat luar sana ataupun dekat center. Tak ada khas untuk anda je. Anda kena isi borang yang telah dikongsikan oleh Dr. Zaidi tadi. Dan seterusnya, pastikan anda tunggu e-voucher sebelum anda redeem ataupun anda menebus package promosi yang istimewa ini. Jadi jangan lepaskan peluang ni. Pastikan anda isi borang tersebut secepat mungkin. Jangan nanti lepas habis due date baru isi. Kita dah tak boleh nak tolong. Alright, okey, sekian itu. Dan seterusnya tadi macam saya bagi tahu. Oh sorry, tempahan tamat Dr. Zaidi 16 ke 15? Tak apa sebab saya dah type 16 kan. 16. 16 confirm 16? Saya pula confused dah. Okey, alright, 16 hari bulan sampai hari Rabu. Anda ada masa 2 hari. Tapi kalau boleh malam ni juga submit secepat mungkin borang tersebut. Sebab dah habis nanti kita dah tak boleh nak tolong. Kita dah tutup borang. Dan seterusnya, ini adalah yang paling special untuk anda semua. Tadi dah dengar penerangan Dr. Zaidi berkenaan dengan sistem penghadaman dan juga kesihatan usus. Jadi sekarang untuk anda mencabar diri anda sendiri, tengok sejauh mana pengetahuan anda tentang apa yang telah dikongsikan oleh Dr. Zaidi sebentar nanti. Jadi Rizwan, anda boleh Rizwan, semua information cakap kat sini borang tak dapat diisi. Borang tak dapat Dr. diisi. Zaidi borang saya semua tak nampak, terus sorry. dah boleh isi dah. Pula. Okey, dah boleh isi. Borang dah dibuka. Mungkin ada masalah teknikal tadi. Okey, sekarang borang dah boleh diisi. Isi secepat mungkin. Ataupun kalau tak isi lagi, copy paste letak dekat dalam WhatsApp anda ke ataupun dekat laptop anda ke, nanti boleh isi kat, tak ada masalah. Okey. Sekarang kita bagi sedikit masa lagi untuk anda isi borang tersebut. Okey, ada soalan Dr. Zaidi. Assalamualaikum. Bagaimana dengan kami dari Singapura ya? Life Enzyme memang hebat. Tiada enzim, tiada kehidupan. Singapura, macam mana Dr. Zaidi? Dia memang mungkin memang saya sangat. jawab Cuba- juga cuba. untuk itu untuk Okey, Cik Mazlah, silakan. bagi yang Singapura, kita tahu yang bahawa Singapura ada warga CNI Singapura yang mempunyai keahlian CNI Malaysia. Jadi sekiranya anda ada mempunyai keahlian CNI Malaysia, anda boleh order. Tetapi pembelian perlu dibuat melalui stokis ataupun center-center di Johor Bahru. So itu dia punya inilah. Untuk offer untuk pembelian di CNI Malaysia tidak ada. Sebab apa? Anda tahu bahawa pelan pemasaran adalah berbeza di antara CNI Malaysia dan juga CNI Singapura. Okey, harap clear kepada rakan-rakan CBO daripada Singapura. Pastikan anda boleh juga isi borang tapi menggunakan CBO code bagi mereka yang mendaftar di Johor Bahru ataupun di Malaysia. Okey, terima kasih kepada Cik Mazlah dan juga terima kasih kepada yang bertanya. Okey, saya nampak ramai dah isi borang semua dekat dalam ruangan chatbox. Tahniah kepada anda. Dan nanti anda boleh tengok sendiri, anda view score anda, lepas anda submit anda boleh view score anda, anda boleh tengok daripada soalan-soalan tersebut berapa markah yang anda
dapat dan jika anda rasa alamak banyaknya silap ataupun masih lagi banyak yang tak tahu, insyaAllah nanti kita akan send balik recording untuk video ini dalam minggu ni insyaAllah. Okey, seterusnya, ayo cabar pemahaman anda berkenaan topik Exam Online program hari ini dengan cara menjawab kuis melalui link yang diberikan di dalam ruangan chatbox tersebut. Macam saya beritahu tadi, lepas menjawab anda boleh terus lihat jumlah jawapan yang betul dengan klik butang view score. Selamat mencuba. Okey? Dah, dalam masa sama, waktu anda tengah isi kuis tersebut, kita akan teruskan dengan sedikit update lagi. Yang pertamanya berkenaan dengan kempen Undilah CNI yang mana telah pun berlangsung bermula 1 hari bulan yang lalu, 1 hari bulan November, dan ianya akan berlangsung sehingga 31 hari bulan Disember, yang mana ada 2 kategori. Yang pertamanya sasaran untuk semua CBO sama ada AM atau sama ada untuk mereka yang belum lagi AM, iaitu mencapai 1000 PSPV dalam tempoh 2 bulan berturut-turut, maksudnya dalam bulan November dan juga bulan Disember, dan anda akan dapat ganjarannya adalah majlis minum petang bersama dengan CNI. Dan untuk kategori kedua, untuk mereka yang berpangkat pengurus sensi ataupun AM dan ke atas, prasyarat anda kena wajib ada 300 PSPV sekurang-kurangnya, dan kriteria untuk anda mencapai kempen Undilah CNI ini iaitu anda kena mencapai 3000 PGPV dalam tempoh 2 bulan berturut-turut, bulan November dan Disember pun sama ganjaran majlis minum petang bersama dengan CNI. Akan tetapi bagi mereka yang berpangkat AM dan ke atas, kalau anda punya prasyarat 300 PSPV tapi anda boleh upkan kepada 1000 PSPV dalam tempoh 2 bulan berturut-turut dan 3000 PGPV dalam 2 bulan berturut-turut, anda bukan hanya mendapat 1 jemputan tetapi anda mendapat 2 jemputan untuk majlis minum petang bersama CNI ini. Jadi anda boleh membawa pasangan anda sama ada suami ataupun isteri anda. Jadi jangan lepaskan peluang ni. Kempen Undilah CNI. Kita bukan sahaja mengundi untuk PRU yang akan datang, tetapi juga kita undilah untuk CNI. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat mengundi kepada anda semua. Tinggal masa lagi 4 hari lagi sebelum kita mengundi. Okey, dan seterusnya kita menggunakan apa yang kita ada, iaitu 10 daya tarikan utama perniagaan CNI ini untuk anda mewar-warkan, untuk anda mempromosikan bisnes CNI ini di luar sana kepada prospek anda, kepada bakal-bakal CBO ataupun CBO baru anda. Jadi gunakan 10 daya tarikan utama perniagaan CNI. Berapa banyak produk kita ada, 100 lebih produk, pencapaian iktiraf, perniagaan yang terbukti dan sebagainya. Kalau anda tak ada poster ini, anda boleh dapatkan melalui anda punya upline ataupun melalui pengurus kawasan anda. Jadi jangan lepaskan peluang ni. Kita hangatkan pilihan raya umum yang ke-15 ni dengan kita berkempen Undilah CNI. Okey, dan yang terakhir sekali untuk anda, tahniah kepada anda dan juga terima kasih banyak-banyak kerana tiket telah pun sold out, telah habis dijual. Kita dah tak boleh nak promote pasal tiket lagi, tentang yang RM150 tiket dah tak ada. Anda tanya pun kita dah tak boleh nak jual sekarang ni sebab tiket dah habis. Jadi sekali lagi tahniah dan juga terima kasih kepada anda, dan tak lama dah lagi, cuma tinggal lebih kurang dalam 3 minggu lebih untuk kita akan bersama-sama di Wyndham Akma Club untuk bersama-sama di dalam Sinar Gemilang CNI, iaitu pada 10 Disember 2022. Jadi kita akan berjumpa di sana pada hari tersebut. Sekian dulu daripada kami. Jika ada sembarang salah dan silap, harap dimaafkan di sepanjang sesi yang berlangsung pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi di dalam sesi yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Bye-bye.